Hari ini kita fokuskan kepada 3 perkara utama, iaitu bagaimana nak membuat RPT, kemudian MIW dan langkah ketiganya adalah RPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini dan saya ingin kongsikan buat cikgu di luar sana cara isi cheats cara saya. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula cikgu pergi kepada Google dan cikgu type cheats. Okey, maafkan saya, tukar dulu. Okey, cikgu type cheats, CIDS, kemudian cikgu enter. Cikgu enter dan akan dibawa ke paparan ini. Cikgu pilih yang kolaboratif di atas sekali tu, Collaborative Interactional Design System. Cikgu tekan enter, kemudian akan dibawa kepada paparan depan cheats 2021 ya cikgu. Ini belum login lagi, jadi cikgu pergilah login dekat bawah. Andai kata belum ada nombor password, cikgu boleh minta dengan admin sekolah. Setelah cikgu admin, cikgu login kan. Inilah paparan depan cheats ya, paparan depan cheats. Cikgu pilih kotak yang tengah ni, yang besar ni. Yang lain kecil-kecil kan, pilih yang besar kotak ni. Cikgu tekan. Kemudian okey, ini dibawalah ke paparan cheats cikgu sendiri, kepunyaan cikgu, dan ini adalah paparan saya lah. Cikgu kena confirm ini adalah cikgu punya. Kalau kat sini cikgu tengok nama cikgu kan, nama saya lah. Nama saya, sekolah saya, cikgu pastikan betul-betul. Kemudian saya kira lah hari ini saya tak nak share pada cikgu tentang sunting profile. Saya kira cikgu dah sunting profile, cikgu dah masukkan maklumat cikgu awal-awal lagi. Begitu juga dengan tetapan. Tetapan ni kita nak menetapkan waktu pengajaran. Saya kira cikgu dah isilah jadual waktu cikgu kan. Kerana jika tak isi jadual waktu, kita tak bolehlah nak buat RPH. Sebab kita buat RPH berdasarkan kepada jadual kita mengajar hari itu, mengajar waktu apa kan. Jadi cikgu, hari ini kita fokuskan kepada 3 perkara utama, iaitu bagaimana nak membuat RPT, kemudian MIW dan langkah ketiganya adalah RPH. Dia kena ikut 3 step tu. Setiap kali nak buat RPH mesti ada RPT, kemudian ada MIW ataupun kata ringkasnya, rancangan pengajaran mingguan, dan last sekali RPH. Seterusnya kita bolehlah hantar kepada pihak pentadbir ya. Okey cikgu, baiklah kita mulakan. Mula-mula langkah pertama RPT. Kita pergi rekod. Okey, kita pergi hujung bawah sekali rancangan tahunan. Ini cara saya ya cikgu. Ada juga cikgu yang buat cipta rekod baharu, tapi bagi saya perjalanan nak buat RPT tu lambat, lama sangat kan. Jadi saya pilih yang bawah ni, rancangan tahunan terus. Dah kita nak buat rancangan tahunan kan. Jadi kita pilih rekod rancangan tahunan terus. Jom kita mula. Okey cikgu, bila kita tekan akan dibawa kepada paparan ini. Jadi cikgu pun pilih kategori sekolah. Saya mengajar sekolah rendah ya cikgu. Kemudian pilih tahap kelas. Pada kali ini saya nak buat RPT tahun 3. Kemudian pilih kategori subjek. Saya mengajar bahasa, maka subjek saya ajar adalah bahasa Arab ya cikgu. Kemudian okey cikgu, sebelum ni kita ada tahun 2 bahasa Arab je saya dah buat. Jadi cipta RPT sekarang saya nak buat tahun 3. Okey, tekan cipta RPT, maka cikgu dibawa pada paparan slide seterusnya. Di sini sebelum cikgu mulakan buat RPT, cikgu kena confirm dulu nama cikgu betul, aras kelas yang cikgu mahu buat RPT ataupun rancangan pengajaran tahunan adalah tahun 3 bagi subjek bahasa Arab dan tahun 2021. Dan cikgu juga kena pastikan lambar sekolah dan sekolah ini adalah betul. Okey cikgu, jom kita mulakan. Nama rekod, oleh kerana saya sekarang nak buat contohlah sekarang minggu ke-17, cikgu boleh buat macam-macam nama ya. Tapi saya nak mudah, saya buat M, minggu 17. Itu sahaja, dan saya tulis bahasa Arab. Kerana saya takut tertukar dengan mata pelajaran lain lah. Kalau ada kan, tasmik ke, pendidikan Islam ke kan. Baiklah cikgu, kita pilih tarikh. Minggu ini tarikhnya saya mengajar bermula hari Isnin, 24 hari bulan. Kemudian kita enter dekat luar kotak. Kemudian kita pergi pula pada tarikh hingga, iaitu sehingga hari Jumaat hari ini, iaitu enter. Kemudian saya tekan dekat luar.
Kemudian minggunya bermulanya adalah minggu ke-17 lah. Sebab sini kan saya tulis nama rekod minggu 17. So kita pilihlah minggu ke-17 ya cikgu. Kemudian minggu hingga ni saya tak tulis minggu 18. Sebab apa? Kalau kita tulis dia akan continue, sambung-sambung. Sedangkan mungkin kita nak skip kan cikgu ataupun sebagainya. Baiklah cikgu, seterusnya kita pergi pula kepada bidang pembelajaran. Cikgu tekan bidang, maksudnya kalau dalam bahasa Arab ada 3 kemahiran: maharatul istima', kemahiran mendengar, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Pada hari ini saya hanya nak pilih maharatul istima' wal kalam. Contoh, andai kata cikgu nak masukkan semua dalam RPT untuk minggu ke-17 adanya maharatul qiraah, boleh juga kan? Sebab nak mengajar juga qiraah, andai kata cikgu nak bubuh juga kemahiran, nak letak juga kemahiran kitabah pun dipersilakan ya cikgu. Tapi kalau nak buang pun tak mengapa. Ini baru RPT ya cikgu untuk minggu ke-17. Okey, ini sebagai contoh. Baiklah cikgu, kita teruskan standard kandungan. Kalau dalam bahasa Arabnya kita nak pilih mi'yarul muhtawa ya, mi'yarul muhtawa. Baiklah cikgu, kita pilih. Kalau dah kita pilih 1 dan 2, kata kuncinya iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran membaca, makanya dekat standard kandungan ataupun mi'yarul muhtawa hanya keluar bahagian 1 dan 2 sahaja ya. Poin utama 1. Jadi pecahannya di sini, kemahiran mendengar ni mendengar apa kan? So kita pilihlah contoh. Saya masukkan dulu semua ya cikgu, sebab saya tak nak fikir panjang. Saya masukkan dulu sebab kita ni baru nak buat RPT. So kita boleh lagi lah tambah. Selepas ni waktu RPH barulah kita tik betul-betul yang mana kita nak laksanakan pada minggu ini kan cikgu. Okey, saya pilih lagi. Saya pilih okey, malabis lagi. Oleh kerana saya juga pilih maharatul qiraah, maka di sini dekat standard kandungan keluarnya juga nombor 2. Nombor 2 apa ya? Kita tengok dekat sini cikgu. Nombor 2, saya pilihlah 2.1 kan. Bila nombor 1 tu kemahiran nutqu kan, kemahiran mendengar dan menutur. Kalau 2 kata kuncinya adalah kemahiran membaca. Jadi saya pilihlah kemahiran membaca ya cikgu. Kita pergi lagi kepada 2.22. Contohlah ni, saya pilih semua. Tapi tak semua saya gunakan waktu buat RPH, cuma saya masukkan sebab selepas ni baru kita fikir kita nak guna apa kan. Okey cikgu, kita pilih lagi 2.4 lah contoh last ya. Saya pilih yang ni. Okey dah. Kemudian standard pembelajaran untuk RPT minggu ke-17. Ini minggu ke-17 ya cikgu. RPT ni standard pembelajaran ni adalah mi'yarut ta'allum kalau dalam bahasa Arab. So kalau tadi 1.1, sekarang 1.1.1 dia makin anak lagi, makin kecil huraian detail dia kan. Ni huraian lebih detail. Kalau kita tengok cikgu tekan je, kemudian scroll, main-main banyak kan, sampai 2, 3, 6 banyak. 1 dan 2 sahaja. Kalau kenapa cikgu tidak keluar pun 3? Poin 3 tu adalah kitabah. Kerana dekat bidang pembelajaran kita hanya pilih maharatul istima' dan maharatul qiraah. Kita pilih kemahiran mendengar, menutur dan kemahiran membaca. Kita tak pilih pun nombor 3 iaitu kemahiran menulis. Jika kita pilih barulah dekat standard pembelajaran keluar juga poin 3. Baik cikgu, kita teruskan. Okey, saya dah pilih 1.1, 1.2. Okey, kita pilih lagi. Kecilkan lagi huraiannya tu, makin banyak kan cikgu. Okey, contoh cikgu pilih lagi 1.31 contohnya. Okey, kita nak pilih pula kemahiran 1.32. Kemudian saya nak pilih lagi nombor 2 pula. Kata kunci 2 adalah untuk kemahiran membaca. Contoh saya pilih lagi 2.21. Kemudian saya pilih lagi. Tak mengapa cikgu, banyak-banyak pun tak mengapa dekat sini. Sebab ni RPT yang kita akan hantar nanti adalah RPH yang akan kita mengajar dalam bilik darjah. Baiklah cikgu, standard prestasinya adalah tahap penguasaan kan. Kalau kita tengok ada 6. Kalau dulu kita panggil band kan, tahap penguasaan yang kita nak ajar murid tu ada 6. Oleh kerana minggu ke-17 adalah minggu kedua sebelum akhirnya tajuk 2 untuk darjah 3, maka saya pun ambil lah TP2, naik atas sikit TP kan. TP2 kita tekan dekat luar, kita ambil TP4 lah kononnya. Bila cikgu nak masukkan tu, cikgu nak tekan enter, kemudian keluarkan butang ni. Contohnya saya masukkan, tekan dekat petak putih ni, dia akan keluar lah kan. Cikgu scroll, cikgu pilih lah contohnya nak 5, satu lagi. Okey, dah keluar. Okey cikgu, dah selesai. Kemudian dekat objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan, cikgu tak payah lagi isi waktu langkah 1 ni.
Untuk pengetahuan cikgu, kita sekarang berada dalam langkah 1 iaitu nak membina RPT baru kan. Jadi kita tak payah lagi isi objektif dan kriteria. Kedua-dua ni kita akan isi pada RPH. Baiklah cikgu, tekan tambah. Tambah ni peranan dia macam save atau simpan. Tanpa tambah, kita tak akan tersave lah, tersimpan RPT yang kita buat. Okey, tekan tambah. Okey, cikgu dah keluar dah RPT cikgu yang cikgu buat tadi dan secara automatiknya paparan seterusnya keluar juga untuk minggu ke-18 kan. Jadi contohlah cikgu nak buat minggu ke-18, jom cikgu kita buat tadi minggu ke-17. Sekarang kita buat pula minggu ke-18 dekat bawah tu kan. Contohnya selepas cuti, minggu depan kita dah cuti sekolah. Contohnya minggu ke-18 M18 bahasa Arab, contoh dia tarikhnya adalah buka sekolah nanti iaitu bulan 6, 13 contohnya saya, 14 buka sekolah ni sekolah kan. So kita pun tarikh akhir pula adalah sehingga bulan 6, pilih sahaja pada takwim ni 18 hari bulan. Okey dah, cikgu dah masuk dah dekat sini. Okey dah, minggu kita ubahlah kepada minggu ke-18 pula kan, selepas buka sekolah nanti minggu ke-18. Baik cikgu, pada ruangan bidang pembelajaran contohnya kita nak buat apa? Kita bukan nak buat kemahiran membaca, menulis ataupun mendengar, tapi kita nak buat ujian. So, kita boleh tulis ya cikgu, ujian PBD. Contohlah ujian PBD. Kita boleh tulis, betul kita tekan biru ni. Okey, dah masuk dekat dalam kotak kan cikgu. Ataupun kita nak buat benda lain lagi. Contohnya seperti minggu ke-18 kita nak buat kita nak buat PDPR lagi, contoh PDPR bersambung lagi. So kita bukan kita nak buat apa PBD ataupun ujian kan, kita nak buat ujian ataupun kita nak buat peperiksaan contohnya, ataupun saya kembali pada asal ujian PBD tadi kan. Okey, kita pun buat ujian PBD, dan bila kita buat ujian PBD makanya tidak adalah standard kandungan semua tu, sebab kita periksa kan murid kita periksa, jadi kita tidak buatlah dekat sini, cuma kita tekan butang tambah ataupun butang save. Baik cikgu, dah siap dah saya 2 RPT. Kemudian cikgu scroll dekat bawah, cikgu kembali ke model ya. Cikgu kembalilah ke model sebab dah siap RPT. Okey, dah siap langkah 1, langkah RPT tadi. Kemudian jom kita pergi kepada langkah 2. Membina MIW ataupun membina rancangan mingguan, belum lagi RPH tau. Jadi sebelum kita nak bina MIW, kita kena check dulu ya, kita kena semak dulu betul ke ada RPT tadi yang kita buat. Pergi juga dekat rekod benda yang sama, pergi dekat rancangan tahunan bawah sekali cikgu dibawa kepada paparan ini. Cikgu pergi kelas tahun 3 Arab tadi kan tak ada kan, sekarang ada dah 3 bahasa Arab. Maknanya RPT kita dah ada lah dekat sini. Okey, cuba kita tengok, kita tekan. Okey, dah ada dah minggu ke-17 dan minggu ke-18 kita nak buat ujian PBD cikgu. Baiklah cikgu, kita fokuskan kepada minggu ke-17. Tengok dekat RPT tadi kita tak tuliskan objektif dan kriteria. Jom sekarang kita mula dengan langkah kedua iaitu membina MIW ya. MIW ataupun membina rancangan pengajaran mingguan. Dekat mana cikgu? Cikgu perhatikan sebelah kiri dan kanan saya. Sebelah kiri suntian profil pembelajaran bermaksud membina MIW. Sebelah kanan suntian catatan bermaksud membina RPH. Jadi kita kena bina rancangan mingguan dahulu. Tadi tahunan, langkah kedua membina rancangan mingguan. Jom kita tekan dulu sebelah kiri untuk membina MIW, iaitu suntian profil pembelajaran. Tekan enter. Baiklah cikgu dibawa kepada paparan ini. Cek betul-betul ini nama cikgu, nama sekolah, kemudian tahun 3 kita nak buat tadi kan. Di sini cikgu boleh edit ya, kalau tak nak buang ke apa, tersalah ke, contoh 24 hari bulan 5 ni cikgu tersalah, sebenarnya bermula dengan 25 hari bulan. Cikgu boleh edit je dekat sini, cikgu edit dekat sini. Okey, contoh nak edit 25 ataupun nak edit balik 24 Isnin kan, kita mula seminggu mengajar kan. Kemudian nak edit apa-apa boleh, tetapi cikgu bermula dengan kotak biru ni, di bawah ni cikgu kena isi. Okey, pemberitahuan, tiba-tiba cikgu baru dapat tahu adanya benda lain nak buat kan. Contoh nak tulis minggu peperiksaan ke, nak tulis cuti kecemasan ke, cikgu boleh enter masukkan. Ataupun cikgu nak tulis cuti peristiwa, cikgu juga boleh tulis. Andai kata tidak ada pilihan di bawah,
Cikgu tulis sahaja cuti peristiwa contoh dia kan, sebab tak sekolah pula tiba-tiba kan, ataupun sebagainya kan, enter dekat luar. Ataupun cikgu tak nak tulis apa-apa pun tak apa. Okey, baiklah cikgu. Bidang pembelajaran yang tadi yang kita dah isi waktu RPT. Begitu juga standard kandungan semua kita dah isi kan. Andai kata cikgu nak buang apa, boleh ya cikgu, cikgu buang je. Cikgu buang. Okey, andai kata cikgu nak tambah pula, cikgu enter je, tambah, cari balik, scroll balik. Scroll balik, cikgu nak buat yang mana tadi? Yang nak yang 2.3A kan, cikgu nak tambah balik, boleh. Kemudian standard pembelajaran pun sama, kita boleh klik-klik saja padam tambah. Dekat ini kita berada di langkah kedua ya cikgu, langkah MIW ataupun membina rancangan mingguan. Baik cikgu, tadi kan waktu RPT tahunan langkah 1 tadi bina RPT, kita tak isi pun objektif dengan kriteria kejayaan. Jadi waktu MIW kita kena isi ya cikgu. Okey, saya mula isi. Jom kita isi dekat MIW. Nombor 1, kita contohlah saya nak buat, okey saya tukar dulu bahasa Arab. Nombor 1 saya nak buat contohlah, sebab kita nak mengajar kemahiran menutur dan membaca, mendengar, menutur dan membaca. Saya contoh, saya buatlah Qudratul Talamis nutqu kalimati nutqan sahihan. Kemudian okey cikgu, lepas cikgu siap tulis, cikgu tambah ya. Bila tambah dah siap masuk dalam kotak. Kemudian cikgu nak buat nombor 2 pula, contoh kemahiran membaca pula. Objek dia Qudratul Talamis. Okey, contohlah Talamis qiraatul kalimati qiraatan sahihatan. Contohlah cikgu. Kemudian cikgu tekan lagi butang tambah ya, barulah dia masuk dalam kotak. Kemudian kriteria kejayaan ni adalah fokus dia macam khusus sikit. Kalau tadi kemahiran membaca saja, sekarang kita macam kita nak buat okey 5 murid dapat menguasai, dapat membaca kalimah. Okey, kita pun tulislah contoh saya tulis ini yastati'ut talamis. Okey, qiraatan membaca, dapat baca 5. Kita target 5 je. 5 kan untuk minggu tu. Khamsah minal kalimati. Okey, cikgu tekan pula butang tambah, barulah dia masuk dekat kotak tu. Baiklah cikgu, bila dah tekan butang tambah, cikgu tekan simpan. Okey cikgu, bila cikgu tekan butang simpan, saya tak usik apa-apa ya cikgu. Dekat profil pelajar, profil pembelajaran, aspek seterusnya saya tak usik, saya terus tutup. Okey, dah siap 2 langkah kan cikgu. Langkah pertama RPT, langkah kedua bina MIW ataupun rancangan mingguan. Baiklah cikgu, bila cikgu tutup tadi dibawa kepada paparan ini. Okey, untuk seterusnya kita nak buat apa cikgu? Kita nak buat RPH. Kita dah selesai langkah 1 RPT, langkah 2 MIW. Kita dah buat yang kat sini tadi kan MIW. So sekarang kita nak buatlah RPH. Dekat mana kita nak tekan? Tadi saya dah beritahu, kita tekan sebelah kanan untuk suntian catatan bagi memulai menulis RPH. Jom kita enter, tekan dekat sini enter. Okey, bila cikgu enter, terus masuk, terus terpapar paparan ini kan. Betul lah, tahun 3. Ini semua adalah RPT yang kita dah tulis tadi untuk 1 minggu ya cikgu. Cikgu cek balik tarikh 24 hingga 28. Minggu 21 ni minggu kalender, tapi minggu kita mengajar adalah minggu ke-17 lah. Kemudian tengok dah ada dah, kalau RPT tadi ada, tidak ada objektif. Okey, dan kriteria dekat MIW tadi kita dah buatkan. So sekarang dia dah adalah dalam paparan ni cikgu ya. Bila dah ada semua dalam paparan ni cikgu, cikgu turun ke bawah, cikgu sunting MIW. Cikgu sunting MIW untuk cikgu mulailah menyunting bagi buat RPH kan. Cikgu sunting MIW. Kemudian dibawa pada paparan ini. Okey, inilah baru cikgu nak mengajar kan. Tadi kita dah buat RPT, sekarang kita nak buat RPH. Macam mana ya? Cikgu, jom kita buat RPH. Mula-mula cikgu pilih. Kadang-kadang cikgu boleh ada setengah cikgu pilih dekat tekan kelas, tapi saya rasa macam lambat. So cara cepat cikgu tekan je dekat petak-petak ni. Cikgu tekan enter. Terus dibawa kepada jadual waktu yang cikgu buat awal-awal dulu selepas profil kan, kita buat jadual waktu. Okey. Saya kata saya nak buat RPH untuk tahun 3. Contohlah kononnya saya nak buat RPH tahun 3 intelek
pada hari Isnin 12 PM hingga 1 PM, maknanya 12 tengah hari hingga 1 tengah hari. Tekan je dekat warna pink bahasa Arab ni cikgu ya, dekat sini tekan enter. Bila tekan enter, automatik dah masuk dah 3 intellect. Bila masuk 3 intellect ni dengan data-data lain dia masuk kat sini ya. Cikgu cek balik 24 hingga 28 adanya waktu 3 intellect. Jadi cikgu pilih dekat bawah waktu sini cikgu. Set induksi tadi cikgu belum masukkan lagi kan. Okey, sekarang ni cikgu dekat ni sekarang kita berada di langkah ketiga ya cikgu, langkah RPH. Jadi cikgu boleh edit dekat sini. Dekat sinilah mulanya kita nak mengedit. Kalau tadi ingat tak waktu langkah 1 RPT saya main masuk je dalam bakul ni kan, banyak benda saya masukkan, main masuk tak fikir lagi. Okey, waktu RPH tiba-tiba cikgu rasa tak naklah ajar maharatul qiraah, cikgu nak ajar maharatul istimak sahaja contoh. Cikgu boleh buang klik ni dah. Bila kita hilangkan tanda right, tanda tick, maksud kita tak nak pilih. Kita nak ajar maharatul istimak sahaja contoh. Ini adalah RPH kita lah cikgu. Ini baru kita nak start buat RPH untuk 3 intellect hari Isnin. Okey, bila cikgu kata cikgu nak mengajar maharatul istimak sahaja contoh, maka kemahiran mendengar dan menutur sahajalah murid kita pada hari itu. Tidak ada pun kemahiran membaca. Andai kata cikgu nak buat kemahiran membaca, cikgu boleh tik kemahiran membaca kan. Kemudian sini banyak sangat kan. Jadi andai kata cikgu kata nak kemahiran mendengar suara, betul. Kemahiran menyebut perkataan, betul. Tapi cikgu tak nak mengajar lagi kemahiran menyebut haza, hazihi, ini kan. Cikgu buang. Kalau cikgu tak nak. Nombor 2 pula kemahiran membaca huruf hijaiyah, membaca. Betul. Yang cikgu tak nak. Cikgu rasa macam banyak sangat kan cikgu nak buang. Kalimah buang cikgu nak letak malabis, sebutan malabis gitu je kan. Okey ini. Okey, kalau cikgu nak pilih, cikgu pilih je standard pembelajaran. Banyak sangat cikgu rasa kan. Cikgu nak buang ni. Tik. Kalau cikgu nak, cikgu buat. Cikgu masukkan. Buang tik, masuk tik itu sahaja ya cikgu. Okey, contohnya lah. Okey, saya tekan. Okey, cikgu tekan 2.1. Okey, kemahiran. Kemudian standard prestasi cikgu. Okey, bila kita dah buat sini, MIW dah keluar ya. Maksudnya sekarang ni kita tengah edit untuk buat RPH. Okey, cikgu lagi objektif pembelajaran kita dah buat tadi kan. So, kita dah adalah objektif 2. Objektif saya dah buat tadi. Kriteria ni kita nak pastikan 5 perkataan murid boleh baca di akhir pembelajaran nanti. Baiklah cikgu, bila kita dah confirm inilah set induksi kita, 3 intellect semua, maka cikgu pun ciptalah RPH. Kita dah tuliskan. So sekarang kita tekan butang cipta RPH. Dah ada kan. Cikgu cuba cek kembali kelas 3 intellect, jumlah pelajar 30 orang, kehadiran pelajar ni kalau cikgu nak isi, cikgu isi. Kalau tak nak isi tak payah. Kemudian minggu ke-21, minggu pengajaran 17 kan. Kita nak mengajar ni minggu ke-17. Ya cikgu, tarikh 24 hari bulan betul lah kan, hari Isnin tadi kan. Masa 12 hingga pukul 1 tadi kan. Baiklah cikgu cek pula dekat bawah ni semua dah tersedia, dah ada semua. Cikgu tengok bahagian yang biru ni. Bidang pembelajaran, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif semua dah ada. Okey, bila cikgu buat RPH automatik ya, dah keluar 3 intellect ni kan. Cikgu nak mengajar 3 intellect hari Isnin 24 hari bulan 5 jam 12 tengah hari kan. Dah keluar, maksudnya dah ada lah 3 intellect ni. Baik cikgu, bila cikgu dah tengok semua ada, cikgu mula menulis dalam ni, di bawah kotak hijau ni. Apa dia cikgu? Cikgu nak buat apa hari tu dalam laksana tu aktiviti cikgu langkah. Okey, contoh set induksi cikgu nak buat yulahizu. Set induksi cikgu adalah yulahizu at-talamis. Okey, kalimatil ma'rudah. Contoh dia lah, murid memerhati perkataan yang al-ma'rudah, perkataan yang dipamerkan oleh guru. Contohlah, saya buat ringkas je. Kemudian okey cikgu, kemudian kita pergi pula kepada nombor 2, langkah kedua kan. Langkah kedua contohnya cikgu nak yaqra'ut talamis, murid membaca yaqra'ut talamis. Okey, murid membaca al-kalimati jamaian secara ramai-ramai. Contohlah langkah 2. Kemudian cikgu nak buat lagi contohlah, kita nak buat 5 langkah yang kedua cikgu. Kalau tadi set induksi murid melihat kepada papan putih,
tulisan bacaan. Kemudian langkah 1 murid bacakan secara ramai-ramai. Kemudian langkah 2 cikgu nak buat apa? Yaqra'ut talamis, contohlah yaqra'ut talamis, at-talamis yaqra'ut talamis al-kalimati. Okey, fardian. Murid baca pula secara fardian, secara individu. Kemudian contohlah, cikgu tak nak buat langkah 3. Cikgu buat je tik ni terus tak ada skip langkah 3. Kemudian cikgu nak buat langkah penutup ni i'adatul talamis kan, contohlah i'adatul talamis. Langkah penutupnya i'adatul talamis. Okey, i'adatul talamis qira'atan sahihatan, dia ulang bacaannya betul. Okey, qira'atan sahihatan sebagai contoh je ni, saya buat contoh je. Okey cikgu, dah siap dah kita buat langkah kita mengajar ya. Kita mula dengan selepas petak hijau ni cikgu. Kemudian cikgu kita simpan sebab kita tak mengajar lagi, kita tak menilai. Menilai ni macam impak lah, berapa orang dapat. Kita simpan dulu kan, kita simpan sebab ni kita baru buat RPH. So kita pergi bawah, kita simpan RPH. Kononnya ialah cikgu selepas kita mengajar tu kita dah ada impak berapa-berapa. So kita pun pergi balik dekat menilai ni, kita sunting RPH. Kita nak tambah berapa nilai, kita kena sunting. Sunting ni maksud kita nak tambah penulisan kita. Cikgu sunting, cikgu boleh balik, cikgu nak edit dekat mana-mana, nak edit dekat sini ke, dekat langkah 1 ke, kononnya cikgu terlebih langkah ke kan. Langkah 3 cikgu tak buat, contoh langkah 3 cikgu buat pula, hari tu cikgu ingat cikgu tak nak buat, cikgu pun buat lagi kan. Contohnya seperti yusahihu. Okey, langkah 3 cikgu nak tambah lagi yusahihu talamis. Okey, talamis. Okey, al-akhta. Okey, al-akhta'u fil qira'ah. Okey, baiklah cikgu tambah lagi satu langkah. Boleh cikgu nak tambah, cikgu nak buat. Okey, seterusnya cikgu pun menilai 20 orang kan. Dia ada 37, contohnya 35. Okey, khamsah wa salasu 35 minat talamis. Apa ni? Ya 35 minat talamis yafhamuna das, boleh faham pelajaran. Contoh saya buat. Okey, contoh. Kemudian cikgu dah siap buat semua ni, cikgu pun simpan RPH. Okey, cikgu simpan untuk cikgu nak hantar lah. Cikgu nak hantar kepada cikgu, dah siap semua, cikgu pun simpan RPH. Bila cikgu simpan RPH, okey, cikgu nak hantar dah. Cikgu nak hantar dekat sini ya, hantar untuk pengesahan. Bila cikgu hantar untuk pengesahan, okey, dah selesailah tugas cikgu menghantar RPH. Okey cikgu, bila cikgu dah hantar tu, dah siap lah, tengok 3 intelek dah ada kan. Okey, itu sahaja. Kemudian cikgu boleh je kembali kepada asal, kembali ke model asal lah. Telah cikgu hantar. Baik cikgu, itu sahaja dari saya, perkongsian ringkas dari saya. 3 langkah penting untuk memulai buat RPH. Kita mulai langkah 1 dengan RPT, langkah 2 membina MIW ataupun rancangan mingguan, dan seterusnya kita buat RPH. Kemudian kita hantar. Okey, bertemu saya kembali untuk siri kedua cheats, iaitu cara nak copy RPH andai kata cikgu mengajar tahun yang sama. Contoh 3 intelek tadi, mata pelajaran yang sama, bahasa Arab, tetapi kelas yang berlainan. Contohnya nak mengajar juga 3 dinamik. Macam mana cikgu nak copy tanpa nak menulis? Kita copy dan kita edit apa-apa yang perlu sahaja. Dan saya juga akan share pada siri 2 nanti cara nak share ataupun nak kongsi RPT kita kepada kawan-kawan lain yang berada di sekolah kita. Contohnya penelitian bahasa Arab saya dah buat, saya nak share pada kawan kita, ahli grup saya penelitian bahasa Arab juga, cikgu bahasa Arab juga yang lain. Bagaimana saya nak share dan bagaimana juga saya nak semak sheet saya jika ada orang share. Macam mana saya nak ambil
RPT yang kawan kita share ataupun kawan saya nak ambil yang saya share, macam mana kita nak sedut RPT tu untuk menjadi hak milik kita sendiri. Okey, mohon maaf jika ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.